أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan kasih sayangnya. Diizinkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh secara berjamaah dan juga menghadiri majlis ilmu yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan sesi perkongsian kuliah kita pada hari ini. Muka surat 7 ke 8? 7 bahagian bawah yang kata Ibrahim bin Adham. Ya, okey, insyaAllah. Baik, muka surat 7, setengah di bahagian bawah tu yang kata maka tiada berlawanan dua hadis itu dan bermula kerana bersalah-salahan pada fikirannya, dan kata Ibrahim ibnu Adham bermula fikir itu atas 3 bahagi. Yang dikata maka tiada berlawan dua hadis tu yang kita baca pada sesi yang lepas lah kan. Ada seorang sahabat ni nama dia Abu Hurairah. Dia punya fikir dia lain ganjaran. Satu lagi adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia punya fikir dia, ganjaran dia lain. Rupa-rupanya sama-sama fikir pada agama, dan seorang fikir dapat pahala ibadah setahun, iaitulah Abu Hurairah. Seorang lagi fikir satu saat dapat pahala ibadah 70 tahun. Kerana Abu Hurairah dia banyak fikir tentang 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan juga Ibnu Abbas ni, sebab tu depa ni berbeza. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni dia ahli sufah. Orang lain ni panggil ahli sufi, orang-orang tasawuf. Kalau Ibnu Abbas ni dia ulama, banyak lebih kepada hukum-hukum fiqh. Macam itulah. Jadi sama-sama berfikir kepada agama, cuma ganjaran sahaja berbeza. Jadi kata Ibrahim ibnu Adham, bermula fikir itu atas 3 bahagi. Ini pendapat ulama sufi jugalah, raja sufi. Kata dia ada 3. Yang pertama sekali adalah fikir pada segala kejadian Allah dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Subhanahu wa taala, iaitu hal ulama. Fikir pada segala kejadian Allah ni, bukan Allah tu jadi lagu mana. Ada fikir macam mana yang Allah cipta ni, macam mana. Contohnya kita fikir bagaimana dalam Al-Quran menjelaskan Allah Ta'ala menciptakan bumi, matahari, kemudian dengan bintang, kemudian dengan planet-planet yang lain, semuanya berada dalam paksi dan orbitnya masing-masing. Kemudian bila datangnya satu zaman sains ataupun zaman industri lah dulu mereka panggil, mereka mengkaji. Masa tu keluarlah Galileo lah apa semua. Mereka kata bumi ni berpusing macam tu. Sedangkan di dalam Al-Quran itu sendiri 1400 yang lalu dah bagi tahu dah. Lalu bila mana mereka membaca Al-Quran, mereka rasa pelik bagaimana pada suatu zaman yang tidak ada teknologi secanggih itu, tapi pengkhabaran itu sudah ada. Disampaikan pula oleh orang yang dikenali sebagai tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Lagi dia pelik. Rupa-rupanya wahyu itu benarlah turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak belajar berkenaan dengan kejadian Allah ni, carilah guru tauhid, carilah guru tasawuf yang betul. Kalau dapat guru yang tak betul, ahli sufi yang tak betul, lah sekali dia jadi gila. Pasal apa? Pasal memang ilmu tauhid ni lah sekali sekali dia mengaku apa? Dia kata akulah Allah. Itu bahaya tu. Jadi bila kata nak mengaji tentang ilmu tauhid ni, biar cari tok guru hak betul. Kitab pun biar kitab yang betul.
Salah satu kitab, tapi itulah sebenarnya kitab tu tak sesuai. Tapi dah dijual dekat umum. Kata apa nama ni, seorang ulama sufi, Allah lupa pula saya nama dia, terkenal juga dia, satu ulama sufi ni, dia kata apa, saya pun rasa dah jelaskan pada tuan-tuan dah, ilmu berkenaan dengan tauhid ni dia ada dua, satu zahir, satu batin. Satu dia ilmu ilham, ilmu laduni. Tu ilmu laduni. Jadi ilmu ilham, ilmu laduni ni, ulama-ulama sufi dia bila dia tulis sahaja kitab tersebut, kitab tu khas untuk orang-orang depa saja. Budak-budak depa saja. Itulah senang cerita. Orang awam macam kita ni, termasuk saya, tak boleh baca kitab tu. Kalau baca, risau jadi ikut lain. Antara salah satu kitab yang dah terkeluar, yang ada ustaz-ustaz duk mengajak dah, tak apalah. Ustaz-ustaz duk mengajak, tak apalah. Ni kalau jenis baca sendiri. Kitab Al-Hikam. Al-Hikam pula ada banyak versi. Jadi Al-Hikam tu kadang-kadang orang suruh saya mengajak pun, saya minta maaf. Saya kata saya bukan tak mau mengajak, tapi untuk diri sendiri boleh lah. Sebab kitab Al-Hikam jangan duk baca sendiri. Kalau ada ustaz mengajak, tak apa. Yang tu berkenaan dengan tauhid. Yaknilah kalau nak fikir berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kena pakai tok guru ni, dia kata, iaitu hal ulama. Kena mengaji dengan orang-orang alim. Jangan mengaji sendiri. Bila mengaji sendiri takut jadi ikut lain. Itu adalah kata Ibrahim Ibnu Adham. Yaknilah yang pertama sekali, fikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah fikir pada segala kejadian. Fikir pada segala kejadian yang halus-halus dan yang indah-indah daripada segala kejadian Allah Subhanahu Wa Taala dan kelebihan segala nikmatnya. Yang ni pula dia bicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi kat kita. Banyak mana Allah bagi kat kita, sejauh mana kita nak kena bersyukur, apa semua ni. Hak ni lah. Yang tadi kita fikir pasal Allah dah. Yang ni apa yang Allah duk bagi kat kita. Setiap saat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hak tu yang kita nak kena fikir. Itu sebab pada baru-baru ini, saya ada satu program tauhid. Saya dapat kata-kata daripada seorang Maulana. Dia kata apa? Antum semua ni belajar agama. Antum semua ni bersyukur tak? Dia tanya. Dia bagi kat kami satu maksud syukur. Maksud syukur ni dia macam-macam. Ada orang kata maksud syukur ni kita menzahirkan kesyukuran itu dengan kaedah kita mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Ada orang bila mana sebut syukur ni dia rasa tenang di hati. Ada orang syukur ni dia mempraktikkan. Jadi kalau syukur itu yang sebenarnya apa? Banyaklah ulama duk bahas, tapi yang saya dapat daripada seorang Maulana di Taiping ni, nama dia Maulana Sahrul, mungkin tuan-tuan pun ada kenal. Dia kata syukur itu adalah ketika mana kita menggunakan, memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu mengikut kehendak Allah dan Rasul. Bila dengar-dengar tu, mendalam tu sebenarnya. Contohnya apa mengikut kehendak Allah dan Rasul ni? Contohnya Allah bagi kita duit kaya. Kalau mengikut pada kehendak Allah dan Rasul, ke mana patutnya kita salurkan? Itu cerita dia. Kita ada tenaga, Allah Ta'ala bagi tenaga kat kita. Kehendak Allah dan Rasul, tenaga kita ni nak dikemanakan? Kita ada ilmu, kita belajar agama, kita bertugas sebagai apa sahaja nikmat Allah ni. Allah bagi mata, Allah bagi tangan, Allah bagi kaki. Nak ikut kehendak Allah dan Rasul untuk kita bersyukur dengan apa yang dah dikurniakan kepada kita. Itu sebab dalam Quran bagi tahu, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Kamu ni kalau nak tulislah semua kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, ulama bagi tahu kata nikmat-nikmat yang Allah Taala dah bagi ni. Ambil segala 7 lautan di atas muka bumi ni dalam Quran cerita, kemudian kamu tulis menjadi dakwah. Bila kamu tulis menjadi dakwah tu habis dah, nikmat Allah tak habis lagi. Bayanglah punya banyaknya nikmat yang Allah Taala bagi kat kita. Dan nikmat yang paling latest kita dapat, ni nikmat solat berjemaah. Dapat pula imam suaranya sedap.
Tu nak satu nikmat. Kalau dapat imam suara tak sedap, bukan kata tak nikmat, kurang sikit nikmat. Yang paling letih lagi apa dia? Ni Allah Ta'ala bagi kita bulan Ramadan pun satu nikmat juga. Siapa yang boleh menjanjikan kita besok tahun depan ataupun besok kita boleh dapat lagi Ramadan? Yang baru-baru ni pun pelakon veteran kita kan, betul? Pelakon veteran kita pun meninggal pada hari Jumaat baru ni, Jumaat pertama Ramadan. Kalau tuan-tuan tengok Facebook lah, saya tak kenal nama dia, artis ni tak apa kenal sangat, tapi tengok muka tahu lah. Tak sempat pun dia nak menghabiskan Ramadan tahun ini. Jadi siapa yang boleh janji kat kita bahawa kalau kita main-main pada Ramadan tahun ni, kita boleh lepas lagi Ramadan hak satu lagi. Tu nikmat juga tu. Jadi bila mana kita nak mensyukuri nikmat, kita memanfaat dan menggunakan nikmat tersebut mengikut kehendak Allah dan Rasul, kita kena buat sungguh-sungguh lah. Bila mana Allah bagi Ramadan, adakah semata-mata hanya dengan berpuasa? Baru-baru ini ceramah daripada Ustaz Wadi Anwar. Dia kata apa? Disebut dalam satu hadis tersebut betapa ramainya umat Nabi SAW di akhirat besok, yang mana puasanya malaikat catat di bahagian pahala tu, di bahagian apa yang dia dapat tu, tertulis di situ lapar dan dahaga. Dikala ada orang lain yang dapat pahala bagian, dekat catatan apa yang dia dapat melalui puasa dia, cuma tulis kat situ lapar dan dahaga. Pasal apa cuma dapat lapar dan dahaga? Pasal dia puasa, dia menikmati puasa tersebut, tapi bukan mengikut kehendak Allah dan Rasul. Tu cerita. Jadi ustaz, macam mana nak ikut kehendak Allah dan Rasul ni? Kehendak Allah dan Rasul ni dia bukan sekadar puasa awam. Puasa awam ni lagu tu lah, puasa tapi sekadar puasa. Cuma janganlah pula kita hina dia. Contohnya apa? Yang famous kadang-kadang orang duk buat sindiran ni. Hang ni puasa tapi tak semayang. Hang ni puasa tapi tak menutup aurat. Hang ni puasa tapi mulut tak jaga. Hang ni bulan puasa baru nak main masjid surau. Kita jangan duk sindir puak-puak ni. Kita kena doa dan kita kena ikram dia. Kita kena tarik dia. Mana tahu sebab selalunya bulan Ramadan dia akan menjadi pencetus. Dia akan jadi satu permulaan untuk seseorang mula jadi baik. Yang mana tak semayang, mula semayang. Mana yang duk malas sedekah, rajin sedekah. Mana yang jarang main masjid surau, dia jadi rajin main masjid surau. Kita doa, kita ikram dia, kita bantu dia supaya selepas daripada raya pun dia masih lagi boleh bersama-sama dengan kita. Tapi bila kita duk sindir dia, kita duk kata kat dia macam-macam, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita yang berdosa. Sebab apa? Baru-baru ini tular satu video dalam Facebook. Ada seorang budak lelaki. Budak lelaki ni dia kata apa? Dia kata saya tak puasa. Dengan bangga dia pergi sebar, dia kata saya tak puasa. Pasal apa saya tak puasa? Sebab saya tak semayang. Ustaz kata kalau tak semayang baik tak payah puasa. Jadi saya tak puasa. Nampak? Bahaya tak ayat tu? Bahaya. Daripada dia cuma buat satu dosa, dia jadi dua dosa. Daripada dua dosa, dia sebarkan pula aib dia di sendiri, dah jadi tiga dosa dah. Sebab menutup aurat itu perintah lain. Solat itu perintah lain. Puasa itu perintah lain. Datang ke masjid surau itu perintah lain. Solat itu perintah lain. Perintah yang berbeza-beza, jangan kita pukul rata. Contohnya ada seorang pekerja. Dia dengan bos dia baik. Dengan rakan sekerja dia baik. Dengan pelanggan dia baik. Cuma dia ni selalu hantar kerja lambat, main lambat. Takkan kerana dia hantar kerja lambat dengan main lambat, kita nak pukul rata kata dia ni pekerja paling teruk. Lah daripada dia boleh baik dengan bos, dia mula masam muka dengan bos dia. Daripada dia boleh berkawan baik dengan rakan sekerja, dia mula jadi toksik pada rakan sekerja dia. Lalu dia akan menjadi semakin merosot. Dia jadi merosot pasal dia saja ke? Tak. Pasal kadang-kadang kita orang sekeliling yang tidak memberikan galakan yang betul.
Kita dok rasa kata kalau sindir-sindir ni, lah ustaz, sindir-sindir ni kadang berkesan, kadang berkesan. Selalunya, kalau kat orang Melayu ni sindir tak apa berkesan. Kat orang Arab mungkin. Kalau orang Melayu ni dia kena ajak elok-elok. Dia kena panggil main elok-elok. Tu sebab kalau kita nak dakwah orang ini yang dipanggil sebagai ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ini, bukan hikmah tu maksudnya lemah lembut tak. Hikmah tu maksudnya memberi satu pengajaran dan kesan yang baik. Tak kisahlah lagu mana pun, tapi hasil dia, cerita dia besok akan jadi yang baik. Itu hikmah bila mana kita mengajak orang kepada kebaikan. Jadi bila mana datang bulan Ramadan, orang yang mana dahulunya mengaji Quran pun tak, di bulan Ramadan mungkin khatam sejuzuk sehari. Susah ke ustaz nak khatam sejuzuk sehari? Tak susah. Susah apa? Satu juzuk dah ada 10 line. Juzuk 30 je ada 13 line. Itu pun juzuk 30 hak 3 line lagi belakang tu surah apa aja? Qul huwallah, qul ya, tabat yada, idza ja. Satu juzuk ada 10 line. Sembahyang sehari ada 5. Cukup satu semayang kita baca 2 line. 2 line bukan banyak mana. Kalau kita ada orang duk mengaji Quran selalu ni, setengah jam satu juzuk khatam lah. Satu juzuk setengah jam. Kalau orang biasa-biasa, orang awam ni yang apa nama ni tak selalu baca Quran, mungkin 1 jam ke 1 jam setengah settle lah satu juzuk. Tu kalau baca direct. Ni kalau baca 2 line je, Allah 2 line 10 minit ya. Kalau nak. Jadi kalau tuan-tuan nak, saya nak kongsikan pada hari ini kelebihan kita dalam menjadi ahlul Quran. Ada orang dia nak jadi apa nama ni? Dia nak jadi abid. Dia nak jadi apa? Ahli ibadah. Dia ni rajin, sehari dia boleh pi sampai 1000 rakaat contohnya. Alhamdulillah, ada orang dia ni kaki zikir, tarekat, sehari 10,000, 20,000 zikir. Alhamdulillah, itu kemampuan dia. Tapi kalau saya sendiri, saya ni bukan malas. Saya suka cari satu benda yang istilahnya kalau kita nak pergi beli barang, kualiti elok dengan diskaun lagi. Tu jenis perangai saya. Jadi kalau saya nak pergi beli baju raya, selalunya dekat nak raya baru saya beli. Sebab tentu orang buat sale, barang pun berkualiti. Tu. Jadi kalau kita macam mana nak dapat redha Allah pada bulan Ramadan, kalau saya sendiri tengok badan lah, takkan nak 1000 rakaat sehari. Bubuh 20 pun semput dah. Jadi lagu mana nak cari redha Allah ni? Kita cari Quran. Quran ni dia punya lebih tak lebih dia macam mana? Dalam satu hadis riwayat Musnad Ahmad, diceritakan oleh Abu Ubaidah Al-Haddad daripada Abdul Rahman bin Budail bin Maisarah, diceritakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Taala ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kerabatnya dari kalangan manusia. Kerabat ni keluarga lah. Bukan keluarga sedarah sedaging seketurunan tak. Allah Taala isytihar dia ni ahli dengan Allah. Kalau kita panggil ahli baitina, rumah kita, rumah kami, orang rumah kami, ahli keluarga kita. Jadi ahlullah ialah ahlul Quran. Tanyalah apa nama ni sahabat, qalu man hum ya Rasulullah, siapa dia yang jadi ahli keluarga Allah Taala ke atas muka bumi ni? Kata Nabi, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran yang terpilih dari kalangannya. Bukan sekadar ahlu Quran. Dalam ahlu Quran tu Allah Ta'ala pilih. Ahlu Quran ni dia ada 2 jenis. Satu yang memang pergi mengaji Quran. Maksudnya dia ni pergi mengaji madrasah, dia ni pergi ma'had, dia ni pergi tahfiz. Itu yang golongan pertama. Golongan kedua, dia tak pergi mana-mana institusi belajar Al-Quran yang secara full time ni. Dia banyak mengaji dengan ustaz-ustaz, kemudian dia amal sendiri kat rumah. Ada 2 jenis. Jadi ahlul Quran yang terbaik sekali adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahum. Orang yang mana dia belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkannya. Bukan sahaja mengajar baca, bukan sahaja mengajar Iqra, mengajar apapun yang berkenaan dengan Al-Quran,
terbaiklah dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi ni terbaik dah. Kan? Kuntum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ni umat terbaik dah. Pasal apa? Pasal kita dah buat kerja Nabi. Apa kerja Nabi? Mengajak orang pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Umpama dalam satu sekolah dia ada 10 kelas. Dalam 10 kelas ni kita nombor 1. Dan dalam kelas nombor 1 macam mana kita nak dapat top 5? Salah satunya jadi ahlul Quran. Dahlah kita umat terbaik. Dalam kalangan umat terbaik, kita jadi terbaik lagi. Yaknilah ahlul Quran. Ustaz mengajar anak pun tak apa. Mengajar isteri pun tak apa. Mengajar suami pun tak apa. Mengajar jiran pun tak apa. Janji yang namanya mengajar Quran, jangan duk mengajak kucing sudah. Kita ajak orang. Ajak kucing tak kena. Lalu kaedahnya bagaimana? Bila mana kita ni nak jadi ahlul Quran, kaedah dia yang nak jadi orang terpilih tadi itu adalah kita dengan mengamalkan Al-Quran. Ada orang dia mengaji tahfiz, dia mengaji teruk-teruk. Pagi dia hantar sabak, lepas tu dia hantar prasabak, dia hantar sabti, petang dia hantar mukhtar, lepas tu dia khatam, dia pergi buat syahadah. Habis-habis saja daripada khatam Quran, kupang haram dia tak baca dah. Dia tinggal terus. Dia rasa macam, aku ni Quran. Saya dulu ada tu, kawan saya, dia nak gurau lah, dia dah bergurau. Tapi gurau dia kasar enggak lah. Nak salam dengan dia, ambil uduk belum? Dia tanya, dah ambil uduk belum? Pasal apa nak kena ambil uduk salam dengan hang? Dia kata, aku hafal Quran. Aku dengan Quran dah sebati. Nak pegang aku kena ambil uduk. Dia. Tapi cara dia bergurau lah. Gurau kasar. Jadi kalau nak jadi ahlul Quran ni, macam mana hafal ke tak hafal ke, baca ke tak baca ke, amal tu. Lagi saya habaq dia punya dalil dia. Tu sebab di akhirat besok ada 2 golongan. Satu yang disyafaatkan Quran, seperti mana doa tuan imam kita tadi, minta syafaat daripada Quran. Yang keduanya orang yang dilaknat Quran. Al-Hafiz pun kena laknat kalau dia tinggalkan Quran. Dalam hadis beritahu Quran ini adalah umpama unta yang tidak ditambat. Kita tinggal dia sehari, dia tinggal kita 10 hari. Tu Quran. Saya tahu lah. Sehari saja saya tak ngulang, besok tengok dia jadi something Dia tak lupa, dia jadi tertukar ayat. 10 hari tak ngulang, jangan duk cerita. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni memang macam tu. Nabi habaq dah. Tapi macam mana Ustaz? Orang yang memang tak mengulang Quran, tapi duk ingat juga. Yang tu karamah. Allah Ta'ala bagi lebih kat dia. Dia tak mengulang pun dia ingat. Kalau saya, jangan duk cerita ulang tak ulang. Ulang pun kadang-kadang tak ingat. Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala nak tengok betul ke tak betul hang ni nak jadi hafal Quran. Padahal khatam dulu noh, berapa tahun lepas dah noh, lama dah. Lalu itulah yang pertama supaya kita tidak dilaknat oleh Al-Quran. Ni pun ada tadi dia tulis kat situ dalam sebuah hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah kalau saya tak silap. Al-Mu' adalah pelindung kita. Tu tara orang yang baca Al-Mu' saja. Baca Al-Mu' saja tiap-tiap malam tak kena azab kubur. Dibayangkan kalau jadi ahlul Quran tuan-tuan. Yang pertama dia jadi peneman kita dalam kubur. Kita dalam kubur tak sunyi. Ada penjaga. Ada yang memelihara kita di dalam kubur. Tu sebab kalau tengok orang kuat kubur. Pasal apa ni? Jasad dia tak terusik ni. Cek. Lah rupanya guru Quran. Bukan guru famous pun. Bukan bawa kelas mahal-mahal pun. Guru kampung ya. Kan? Kalau tuan-tuan dulu, saya pun sempatlah sekejap zaman tu mengaji kat kampung-kampung, bawa malam-malam, sagi ada orang menyamar jadi hantu lah apa macam-macam. Zaman-zaman tu guru kampung ya. Itu pun dapat manfaat juga pasal dia belajar Quran lalu dia mengajarkannya. Kadang saya teringat balik hak duk mengajak saya dulu tu. Bila kita dah pandai baca Quran, kita teringat balik cara dia baca dulu. Nak kata betul sangat pun tak ada lah betul sangat. Tapi dapat juga manfaat tu. Tu kelebihan Quran. Jadi, kalau kata tuan-tuan nak jadi ahlul Quran pada bulan puasa ni, inilah dia punya titik permulaan. Nak solat 1000 rakaat sehari, tak larat.
Nak zikir 20,000 sehari, tak ada masa Ustaz. Jadi Ahlul Quran. Ahlul Quran ni jimat masa, tak pakai banyak masa, tak pakai banyak tenaga. Dia mudah, tapi ganjaran dia sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertamanya itu adalah kalau kita nak jadi Ahlul Quran, kaedah pertama dia menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Man qara'al Qur'ana wastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu. 3. Ni golongan pertama. Dia baca Al-Quran, kemudian dia hafal apa yang dia baca, dan apa yang dia baca dan hafal tersebut, dia kalau sebut kat situ haram, dia kata haram. Kalau sebut kata kat situ halal, dia kata halal. Itu yang pertama. Dalam erti kata yang lain, dia amalkah Al-Quran tu? Dia tak ada menafikan. Sebab Al-Quran ni, kita nafikan, bukan kita lah. Ada orang yang menafikan walau satu huruf, murtad terus dia. Ustaz ganasnya. Bukan kata ganas tak ganas. Cuba tuan-tuan baca rukun iman tengok. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Baru yang keempat beriman kepada Rasul. Kitab ni, bila mana kata beriman pada kitab ni, hak ada 4 tu lah. Kita beriman lah, bukan bersyariat. Beriman maksudnya jangan bersyariat keempat-empat lah. Kita beriman maksudnya kita percaya, kita meyakini bahawa adanya 4 kitab suci diturunkan kepada para nabi, tapi yang disyariatkan kepada kita satu saja. Ada orang dia tanya, apa sebab ada 4 kitab, kita tak boleh belajar ke 4-4, kita tak boleh amal ke 4-4? Pasal dalam Quran cerita, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat ni dia ada arah dia masing-masing. Dia ada kaedah, dia ada cara dia masing-masing. Itu sebab kalau taubat pada zaman Nabi Musa, bukan solat 2 rakaat. Taubat pada zaman Nabi Musa kena bunuh diri. Cuba kalau kita, rasanya daripada 7 bilion terus mendadak jadi 3 bilion. Pasal apa Ustaz? Pakat duk taubat semua. Bunuh diri dah. Tapi syariat Nabi Muhammad ni, kalau nak taubat, 2 rakaat saja. Tak 2 rakaat dalam kereta pun boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Senang je nak taubat. Kemudian bila mana kita beriman pada 4 kitab ini, salah satunya adalah Al-Quran yang wajib kita ikut syariatnya, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu huruf saja kita nafikan, terbatal terus iman. Contohnya apa? Dia buat keluar ayat. Dia kata ayat Quran ni pada zaman lah ni tak sesuai kalau kita nak jalankan. Pernah dengar perkataan? Dia sebut saja, dia iktiqad saja, terbatal iman dia. Al-Quran ni dia bukan macam hadis, boleh disyarah, boleh dipertikaikan. Hadis ya, yang sesuai tak sesuai. Contohnya apa? Hadis berkenaan dengan pembebasan hamba sahaya. Lah mana ada hamba sahaya? Jadi contohnya pada zaman Nabi bagi tahu dalam hadis kata, kalau orang yang menyetubuhi isterinya pada siang Ramadan, yang pertamanya dia kena apa? Dia kena membebaskan hamba sahaya. Yang kedua, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, tak mampu juga bagi makan 60 orang miskin. Tapi zaman lah tak. Zaman lah hak hamba sahaya tu buang dah. Jadi kalau bersama dengan isteri pada siang Ramadan macam mana? Dia pakai hak mula-mula. Hak kena puasa 2 bulan berturut-turut. Lagi seksa. Dah puasa dah selama 59 hari. Lagi sehari je. Tengok-tengok dia tak tahan. Pada hari itu terbatal. Sama ada sengaja ataupun terpaksa. Kena ulang balik. Jangan main-main. Jadi tak mampu juga 2 bulan puasa berturut-turut, barulah sedekahkan makanan kepada 60 orang miskin. Itu hukum daripada hadis. Jadi bila mana main tentang Al-Quran ni, tak ada walaupun satu huruf kita kena nafikan. Semuanya kita terima, semuanya kita kena benarkan. Itulah Ahlul Quran.
Jadi apakah ganjaran daripada menjadi ahlul Quran yang pertama ni? Dia punya manfaat dia adalah apabila dia berlaku yang demikian, adkhalahullahu bihil jannah wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahu an-nar. Dia dapat mensyafaatkan 10 daripada ahli keluarga dia untuk masuk syurga Allah, yang mana 10 orang tu tadi wajib masuk neraka. Wajib dah masuk neraka. Dia boleh tarik. Pasal apa? Pasal dia ahlul Quran. Pasal apa dia ahlul Quran? Pasal ini tadi. Bila mana dia bersyukur kepada Allah. Allah dah bagi Quran kat kita. Ni, Quran. Dua ada kat depan kita ni berlambak. Kita nak syukur macam mana? Kita menunaikan hak Al-Quran. Kita bincang dah hari tu hak Al-Quran apa dia. Tengok kat atas tu. Kalau tuan-tuannya tengok kitab. Dan pada satu riwayat, kerugianlah baginya. Apa kerugianlah baginya? Kerugian baginya 10 kali Nabi ulang kepada barang siapa yang membaca tetapi tiada mengambil fikir. Baca saja. Tu tak baca saja. Nabi kata rugi. Macam mana kalau orang tak baca? Jangan nak cerita. Lagi rugi. Tak baca saja pun Nabi kata rugi. Pasal apa? Pasal tak ambil manfaat. Ni kita ambil manfaat ni. Bila mana nak jadi ahlul Quran, yang pertama kalinya kita baca, kita hafal, kita amal. Di akhirat besok macam-macam ganjaran, tapi yang paling special sekali adalah ahli keluarga yang wajib masuk neraka. Ayah, mak, isteri, anak-anak, adik-beradik, sepupu tak boleh. Dia ahli keluarga terdekat. Kita dapat memasuk dan menarik dia. Kita takkan masuk neraka dapat syafaat orang. Jangan duk ceritalah kita masuk neraka akan masuk syurga. Kalau boleh syafaat orang tu, kira wajib masuk neraka dah. Wajib masuk syurga dah lah tu. Itu adalah yang pertama. Jadi kalau dia kata, Ustaz, saya hak pertama tu cukup berat lah. Pasal apa, Ustaz? Sebab saya ni, birthday saya pun saya lupa. Ni nak hafal Quran lagi saya tak boleh lah. Contoh. Tapi saya yakin tuan-tuan kat sini boleh lah semua. Tapi ini sekurang-kurangnya. Nak jadi juga ahlul Quran, tapi nak hafal Quran, nak menjaga ingatan Al-Quran itu tidak mampu. Jadi kaedah dia bagaimana? Kita menggunakan kaedah yang kedua. Jadilah satu kaedah yang juga man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fi. Dia membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan Al-Quran, dia ambil manfaat Quran. Kalau tak ambil manfaat Quran macam mana? Yang saya cerita hari tu lah. Quran berlambak dalam rumah tapi jadi gantung. Hak tu tampai ayat kursi, hak ni tampai qul huwallah, hak tu tampai qul a'udzubinas, hak ni tampai apa macam-macam tampai tapi tak baca. Ayat Quran berlambak saja dalam rumah. Bila masuk ni untuk apa? Halau jin. Tu yang jadi tak betul tu. Nak halau jin bukan dengan kita duk tampai tu. Jin tak takutlah. Jin pun boleh baca ayat kursi tu. Yang jin takut apa dah? Yang jin takut kalau kita baca. Bila kita baca baru dapat kesan kat dia. Sebab apa? Sebab kita jalankan manfaat, kita jalankan hak Al-Quran. Jadi yang kedua adalah nak jadi juga ahlul Quran adalah dengan kita membaca dan mengamalkan Al-Quran. Yang mana Al-Quran kata riba tak boleh, kita kata riba tak boleh. Dalam dalil yang mana? Dalil alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dah habaq dah kat situ, jangan duk amal riba. Kemudian apa dia? Jangan duk makan babi. Wa ma uhilla bihi innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah Taala kata jangan duk makan khinzir. Kita pun tak makan khinzir. Kemudian jangan duk minum arak. Al-khamru wal maisir. Kita pun tak minum arak. Jangan duk main judi. Jagalah semayang. Tundukkan pandangan. Jagalah aurat. Macam-macam arahan dalam Quran. Macam-macam syariat. Kita ikut semuanya. Ini. Bukan sekadar baca. Tapi kita mengamalkan. Apakah manfaat yang dia akan dapat? Manfaat yang akan dapat di hari akhirat juga dapat kepada orang yang menghafaz Quran. Cumanya orang yang tak hafal Quran ni dia tak dapat mensyafaatkan sahaja. Kata Nabi, albisa walidahu
Orang tua dia. Tajan yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, orang tua dia, kedua ibu bapa dia, akan dipakaikan mahkota. Yang mana mahkota itu kata Nabi, daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum. Dia punya terang tak terangnya mahkota tu, andaikan matahari yang ada pada hari ini kita masukkan dalam rumah kita. Terang tak terang rumah kita? Weh, sampai tak nampak pun. Mahkota ke akhirat tu terang pada tu ni. Siapa kata? Nabi kata. Siapa yang dapat? Mak ayah dia. Dia macam mana? Nabi kata, "Fama dhannukum billadhi amila bihada." Nabi kata, kalau mak ayah dia pun dipakaikan mahkota dan perhiasan-perhiasan daripada syurga, kamu boleh bayang tak, ni Nabi suruh kita fikir. Kamu boleh bayang tak bagaimana ganjaran orang yang membaca tersebut? Mak ayah dia pun dapat. Ustaz, walaupun mak ayah dia munafik, walaupun mak ayah dia fasik, iya. Walaupun mak ayah dia berdosa macam mana sekalipun, asalkan Islam, dapat ganjaran ni. Bukan setakat dia saja. Dalam sebuah hadis riwayat yang lain, katanya adalah bila mereka ini dipakaikan oleh malaikat. Dalam sebuah hadis riwayat Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad, mak ayah dia tanya, pasal apa yang kami dapat perhiasan ini? Pasal apa yang kami ni boleh dapat segala yang cantik-cantik dikala orang lain semua tidak berpakaian? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kerana anak kamu mempelajari Al-Quran. Pasal anak kamu belajar Quran. Jadi kesimpulan dia di sini adalah ibu bapa juga mendapat kelebihan tersebut kerana dia menjadi asbab kepada anak tersebut dapat belajar Al-Quran. Cumanya di sini ada perbahasan. Contoh, dia ni duduk dengan mak ayah angkat. Mak ayah angkat dia yang hantar pi mengaji Quran. Mak ayah dia hak betul, tak didik pun, tak jaga pun, tak tahu pergi ke mana pun. Tapi dia ada. Yang dapat siapa ustaz? Mak ayah angkat dah. Yang mak ayah betul tak dapat. Itu sebab dalam satu lagu tu dia kata, iman tak dapat diwarisi oleh seorang ayah yang bertakwa. Begitu juga kalau anak kepada ibu bapanya, samalah. Kalau anaknya baik, bapaknya tak baik, bapaknya tak ambil tanggungjawab, dia tak dapat manfaat daripada anaknya yang tersebut. Itu sebab ada orang bila mana dia ambil anak angkat ke, dia ambil ada anak tiri ke, dia sedih pasal apa? Pasal dia ingat kata dia yang susah payah, sagi mak ayah dia yang tak tanggungjawab tu dapat. Tak. Siapa yang menjaga dia, itulah yang akan mendapat kelebihan ini. Sebab dalam sini dia tak tulis ibu bapa betul ke, ibu bapa tiri ke, ibu bapa angkat ke, dia tak cerita. Dalam hadis tak bagi tahu. Ulama yang buat satu perbahasan ijtihad yang mengatakan ibu bapa yang mendidik ketika itu, tak kisahlah angkat ke tiri ataupun yang biologi, yang inilah ibu bapa yang betul, dia akan dapat. Dan yang paling indah sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah tak kala mana ketikanya Allah Ta'ala cakap apa kat dia, bi akhadhi waladikumal Quran. Allah kata kat dia, ni kamu bacalah Al-Quran, thumma yaqalul Quran aqra'u was'ad fi darajatil jannah wa ghurafiha fahuwa fi su'ud ma dama yaqra'u hadha kana aw tartila. Ni yang paling seronok sekali. Bila mana dah habis segala-galanya di padang mahsyar, di mizan Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran ini sama ada yang menghafaz ataupun yang tidak menghafaz, tapi dia membaca dan dia mengamalkan Al-Quran, Allah Ta'ala akan perintahkan kepada dia, kamu bacalah Al-Quran dan naiklah ke tingkatan syurga di mana ayat kamu berhenti. Mana ayat kamu berhenti, di situlah tingkatan syurga kamu. Ini kepada ahlul Quran, bukan kepada ahlus salah. Ahlul Quran susah ke? Tak susah tuan-tuan, kalau mau insya-Allah boleh.
Nak 1 juzuk sehari, saya kata tadi, 2 helai saja setiap kali solat fardu. Ini kan pula Ramadan. Katakanlah kalau hari ni tak bekerja, habis-habis kuliah lagi, solat syuruk ke apa, tiba terus sampai pukul 9, pukul 10, habis dah sejuzuk. Settle. Kalau orang yang hafal Quran ni, dia tak boleh lah sejuzuk sehari. Tuan-tuan guru, syekh-syekh, maulana dah tetap dah. Paling kurang, orang tuan-tuan kata bodoh-bodoh pun 5 juzuk sehari. Tu untuk orang yang jenis mengaji Quran pergi madrasah semua ni lah. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, hantarlah anak pergi mengaji Quran. Pasal apa? Pasal kita akan dapat manfaat. Walaupun ada orang dia kata, kalau anak saya semua perempuan macam mana ustaz? Kalau hafal Quran pun bukan boleh jadi imam tarawih pun. Kita kalau hantar anak menghafal Quran, bukan semata-mata untuk jadi tok guru. Bukan semata-mata untuk jadi imam. Kita hantar anak belajar Quran ni, yang paling pentingnya besok ke akhirat tu. Katakanlah kita tak hafal Quran. Anak hafal Quran. Kita dapat tak? Dapat tuan-tuan. Kita bayar yuran, kita bagi makan, kita jaga emosi, kita jaga mental dia, kita jaga kebajikan dia. Dia hafal Quran. Ni syukur dapat anak ni. Bila mana dia kata, dengan kelebihan segala nikmatnya, Allah Ta'ala bagi anak. Anak yang Allah Ta'ala bagi, kita syukur kepada Allah dengan cara kita mengikut kehendak Allah dan Rasul. Hantarlah anak belajar agama. Tapi ustaz, anak saya nak jadi engineer. Nak jadi engineer besok, bukannya masuk universiti umur 6 tahun. Nak masuk universiti umur apa? Saya dulu pun mengaji kitab, mengaji Quran daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Baru pergi ambil SPM tingkatan 6. Orang pakat duk masuk universiti, saya baru nak ambil SPM. Masuk universiti tak? Masuk juga universiti. Walaupun dulu tak reti apa ke benda, matematik tak tahu apa tuan-tuan. 5 tahun duduk dalam madrasah, macam duduk dalam hutan tu. Bukan tahu apa, nombor pun tak nampak. Belajar SPM tak? Ambil SPM. Masuk universiti tak? Masuk universiti. Itu sebab saya ada sahabat-sahabat saya yang dah jadi juruterbang pun ada. Hafal Quran. Yang jadi penjual burger pun ada. Berjaya. Hafal Quran. Yang jadi mekanik pun ada dekat KS. Hafal Quran. Bukan kira Quran ni besok anak nak kerja apa, tak. Quran ni besok nak jadikan siapa anak yang boleh membantu kita ke akhirat. Tu cerita dia. Anak tu hafal Quran, besok dia nak kerja apa. Jangan duk fikir, tak pernah lagi masuk dalam surat khabar seorang penghafaz Quran menerima bantuan zakat atas kadar kemiskinan melampau. Tak pernah lagi. Jadi ada anak yang mana masih mampu untuk belajar Quran, pergi hantar. Antara tempat yang saya suggest, tempat saya belajar dulu, tu dekat Lakeview. Tuan-tuan tahu, Madrasah Lakeview. Saya recommend lah kat situ, tapi anak tuan-tuan kena kental sikit lah. Situ kalau tak komando tak boleh kan. Situ kena kental sikit. Bukan kental bully ke apa, tak. Bully tak banyak situ. Peraturan cukup ketat. Ni, budak-budak berapa bulan lah tak jumpa mak ayah. Jadi peraturan memang sangat ketat. Kena mujahadah. Sebab dalam agama, nak dapat agama kena mujahadah. Nabi sebar agama pun mujahadah. Nabi kena baling batu, Nabi kena baling najis, Nabi kena hina, Nabi kena pijak, Nabi kena panah, Nabi kena tumbuk, macam-macam Nabi kena. Itu nama dia mujahadah. Susah payah dalam agama. Hak tu ya Allah Ta'ala nak tengok. Tu kekasih Allah, Habibullah, namanya bersebelahan dengan nama Allah, pun susah payah nak dapat agama. Kalau kita nak dapat agama takkan senang-senang. Tu cakap kat anak, besok hantar pergi belajar agama. Habis besok kalau ada orang tanya, habis-habis mengaji ni nak makan apa, cakap kat dia, nak makan buah-buahan dalam syurga. Settle masalah. Tuan-tuan tengok saya gemuk, saya tak makan lah. Saya dulu kurus kering lah masa mengaji agama. Balik mengaji agama ni, saya imam banyak tempat. Salah satu Masjid Kamboja. Habis-habis imam tarawih, tarik confirm. Tak gemuk lah. Siapa kata kalau mengaji agama minat yang longkang? Tak ada. Lagi jadi ustaz lagi gemuk. Tu orang kata apa? Ustaz yang gemuk-gemuk. Dah. Kita tambah-tambah, orang suruh tambah. Kan? Jadi mengaji agama ni tuan-tuan, bukan kata tak boleh makan, boleh makan rupa-rupanya. Jadi jangan duk risaulah. Rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hantarlah anak belajar agama, hantarlah anak mengaji Quran. Walaupun kita tak hafal Quran, walaupun kita tak faham sepenuhnya Al-Quran, kalau anak kita mampu untuk menghafaz dan menterjemah dan
apa-apa sahaja melalui Al-Quran, jangan risau, tuan-tuan pun akan dapat dia punya manfaat dia. Dan yang terakhir sekali adalah fikir pada segala amal kerana mensucikan dia daripada campur umpama riak dan takabur yang membinasakan dia, iaitulah kelakuan orang-orang yang abidin, yaknilah orang yang mana tahunya hanya beribadah saja tapi menuntut ilmu tak mau. Ada dia nak semayang saja, mengaji tak mau. Jadi orang yang macam ni kadang-kadang dia lebih mudah untuk dihasuti oleh syaitan laknatullah, mengatakan bahawa ibadah dia ini hang jelah yang baik, orang lain tak baik. Jadi masuk riak dan takabur. Berfikirlah kita, adakah amalan kita pada hari ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ada campuran-campuran 3 in 1. Iaitulah mungkin kita nak orang puji, mungkin kita nak orang suka, mungkin kita nak orang kata kita baik dan sebagainya. Kita cuba muhasabah kembali amalan kita pada hari ini, adakah benar-benar asli, ataupun orang putih kata pure, orang Perak kata piau, kan, untuk kita hantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat pun tak ada kat tepi, jadi saya terpaksa berhenti setakat ini sahaja. Sebab kalau ada pun bukan boleh telan. Tuan-tuan, ada saya mengajak baru ni kuliah subuh kat mana tau? Ada satu tempat tu. Dia kat tepi ni selalu ada ayat tapi tak ada ayat. Tapi tuan-tuan, kat meja ada botol. Saya duk tengok je botol tu. Puasa betul. Dia seolah-olah macam nak tengok ustaz dia puasa tak puasa. Kan, buatnya kita tersilap lagi, naya kata. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sahajalah perkongsian saya pada pagi ini. InsyaAllah yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi adalah hasil daripada kelemahan dan kedaifan, kekhilafan diri saya sendiri. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.